Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Roslila? Kita juga saudara Mustafa Ilyas, saudara Richard Bakri, Jeff Kazim, saudara M.A. Arifin, saudara Bazarudin, saudara Nasri, Farah Suhaimi, Madam K, Joka Karim, Nazar K, saudara Abdul Hamid, itu juga DM Tan, How are you Tan, saudara Zekzul, Fazil Yuf, saudara Azali Kasim, saudara Zamari LC, selamat malam, Puan Nuriah Arsyad, Cik CTP, saudara Amamap, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar, Zahiruddin Ismail, saudara Nasri, saudara Zahid Deraman, saudara Ibrahim Cik Muda, Puan Noraini Adnan, itu juga Adi Yusin, Adi Putra, Saleh Lembang, Puan Aminah, Midah Kasim, saudara Ahmad Faruza, saudara Zuhairili ZC, saudara Pak Cu, apa khabar Pak Cu dari Langkap, Perak, Puan Norehan Ramli, Rubidik dan pasangannya, Puan saudara Abdullah Majid dari Pekan, Pekan Pahang, saudara Nazri Tanker, Zainah Latif, Mbah Belangkun, salam dari Johor katanya, Puan Nurmahani, Idris, Jazlan Jaafar, Richard Bakri, begitu juga dengan Sonuai, Pak Taman, Surrender Surin. Ditanya saya penyokong Tun ke? saya adalah orang yang bebas. Betul ke kata okey. Puan Syarifah Hafifah, Mekomo, saudara Zakaria, saudara MZ, Mat Zaki, saudara M Zaki, Surrender Surin, don't worry, saya tidak menyokong mana-mana. Saya adalah bebas dalam mengutarakan pandangan, saya menyokong rakyat saya. Saudara Nazri Tanker, saudara Pak Cam Baharudin, selamat malam dari Shah Alam katanya, saudara Muhammad Yusof, ataupun Bang Cup, saudara Rozi Johari, bikin salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan bersama pada malam ini. Puan Saadiah Jalani, saudara Ramlah Din, salam cinta damai. Taram Shah Saleh, apa khabar orang Johor? Ya, Puan Rosni Koringot, saudara Ahrul Rahim Rasul, saudara Zahrah Jusoh, Nana Razali, Muhammad Asri Dir, Sabariah Saleh. Ya, saudara Taram Shah Saleh juga berkirim salam untuk semua teman-teman. Ya, saudara Syahar, saudara Puan Razimah, Harun Awang, begitu juga AF Tam, Azawan, saudara Jaharuddin, Pok Tam, Syariman Zaki, Jaka Linglung, apa khabar dari Pulau Pinang, saudara Jaka Linglung, saudara Matnoh Baba, saudara Karmin Karman dari Sandakan Sabah, saudara Tukiran Kitam juga daripada Muar Johor, apa khabar? Sebut saudara Tukiran Kitam melalui radio saudara, sebab saya teringatkan apa ini keenakan sedapnya. Selalu kalau saya pergi ke Johor, ke Muar, saya singgah di situ, saudara Tukiran Kitam akan berbelanja saya makan mi Bandung. Sedap saudara, memang sedap. Mi Bandung ada udang galah yang besar. Baik teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, sebab panjang, ramai sangat yang hadir. Saudara Ni Castello, saudara Maknoh Baba, saudara Abdullah Manap, Zainul Rashidin, saudara Izharuddin, Hairil, Syahilas, nama sedap-sedap semua. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pemberitahuan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Khamis saudara. Jangan lupa saudara, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Untuk teman-teman, jangan lupa lakukan solat tahajud malam ini saudara. Dan juga berdoalah kita, sebab doa malam ini memang kata orang lah, akan sampai hijabnya ke atas kepada Siratul Muntaha, kata orang. Ini malam 1000 rahmat dan malam yang sepatutnya kita penuhi dengan amal ibadat demi Allah SWT saudara. Dan hari ini adalah tanggal 27 Januari, hari yang ke-1044. Artinya sudah 1044 hari COVID-19 melanda negara kita. Dari laporan saya terima saudara, daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, nampaknya ada sedikit peningkatan. Kemarin 101, tapi semalam ada 132.
menjadikan jumlah kumulatif sudah pun mencecah 5,35,205 orang, saudara. Dan semalam rupanya ada satu kematian kesan daripada COVID-19. Jadi saya mengharapkan agar kita berusahalah menjaga diri kita dan supaya COVID-19 ini dapat kita putuskan jaringannya. Bagaimanapun saya harus mengucapkan tahniah walaupun ada satu kematian, sebab saya lihat masih lagi berlega pada angka 100 lebih, tidak sampai 300-400. Tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan yang saya nampak, saya lihat begitu berusaha untuk memutuskan jaringan. Tetapi semua itu dapat dilakukan bila ada kerjasama daripada kita semua, saudara. Ni, saudara. Kemudian bila kita naik kenderaan awam, termasuklah naik teksi ke, naik Grab maupun bas, saudara, kereta api, MRT, LRT, pastikan adakan kita memakai pelitup muka, saudara. Dan bila ada perkumpulan yang ramai, kita lakukan penjarakan sosial. Itu yang penting, saudara. Bila kita melakukan penjarakan sosial itu, maka virus corona ini tidaklah boleh mudah berkembang atau menjangkiti kita. Paling penting, kalau kita keluar rumah, balik daripada rumah, pastikan kita membersih diri kita. Dan balik daripada kerja, saudara, pastikan sebelum anda menyentuh anak-anak di rumah, elok mandi dulu, bersihkan diri kita. Supaya kalau ada virus-virus corona itu, dia tidak mudah menjangkit pada anak-anak kita. Kitalah yang menjaga keluarga kita, saudara. Sebab saya melihat ada dapat peningkatan di 9 buah negeri. Walaupun peningkatan itu tak tinggi, ada 1, ada 2 dan sebagainya. Dan susut di 5 buah negeri. Perak tidak berubah, alhamdulillah. Jangkitannya 4 orang aja yang dijangkit semalam dan kemarin. Sementara itu alhamdulillah, Labuan terus sifar. Ini hari yang keberapa? Hari yang keempat. Labuan terus sifar COVID-19. Sementara itu Perlis tak mampulah, sebab tiba-tiba ada satu jangkitan, dia tidak sifar. Lain-lain negeri saya lihat, saudara, kesemuanya di bawah angka 100 ataupun 2 angka. Sebagai contoh, Selangor cuma 33, Wilayah Persekutuan 21, dan Negeri Sembilan 10, Melaka 13. Lain-lain semua single digit. Sarawak juga 13. Lain-lain seperti Johor ada 5 jangkitan, tidak berubah. Kemarin pun begitu juga. Di Sabah ada 7 jangkitan, di Kedah 7, di Pulau Pinang 6 jangkitan. Tidak mampu mempertahankan sifarnya. Kemarin disifar, tapi semalam 6 jangkitan. Kelantan 4 jangkitan, walaupun ada peningkatan tapi 2 saja pertambahan, sebab sebelum itu 2. Kemudian di Pahang 1 jangkitan, di Terengganu juga cuma 1 jangkitan, Putrajaya 5 saja jangkitan, dan Perlis 2 jangkitan rupanya, saudara. Jadi artinya masih lagi terkawal dan di bawah angka 100 ataupun 2 angka saja. Mudah-mudahan segeralah kita memutuskan jaringan ini, ya, saudara Hiroshi, saudara Wandi, Jejak Warisan, Zainab Muhammad Jonit, saudara Syaliah Ahmad. Semoga kita menjaga keluarga kita, ya, saudara Syaliah Ahmad dari Putrajaya, saudara. Saudara Ropiah Husin, Eki Roy, Nur Zaidi, saudara Kamal Arifin, saudara Anwar Mansur. Baik, saudara, usai saya memberi pencerahan tentang kedudukan negara kita ini, saudara Lim Boncing, kita masuk segmen e-commerce. Sebab apa saya sentiasa mewawarkan e-commerce ini? Saya ingin mengajak teman-teman berniagalah, saudara. Carilah rezeki yang halal, dan pendapatan dari perniagaan itu adalah yang disukai oleh baginda Rasulullah. 9/10 katanya rezeki dari perniagaan itu yang terbaik. Saya makan gaji boleh makan gaji juga, tapi kalau berniaga lebih baik lagi. Usahakanlah sendiri. Jadi jika anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia memasarkan setangi Al-Bakhur untuk mewangikan rumah kita. Kerana rumah yang wangi, bilik yang wangi, itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Segar, saudara, bila saya pakai segar. Iaitu berasaskan pada pati kayu gaharu. Sedap baunya, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung Al-Azhar, boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Tapi kalau dah hubungi Siti Farehah, jangan lupa pula produknya. Dia memasarkan produk
dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap, harga lama yang murah, saudara. Harga daging dah naik, tapi dia punya dendeng manis Siti Farehah ni masih kekal pada harga lama dan sesuai untuk makan. Jadikan lauk, untuk makan dengan nasi, dengan porih ataupun makan dengan roti. Ambil dendeng manis Siti Farehah, letak atas roti, makan lebih sedap daripada kita makan burger, saudara. Itu yang saya lakukan, memang sedap, saudara. Bagi teman-teman di Lembah Kelang yang mau buah-buahan, inginkan memesan buah-buahan yang segar bugar lah orang kata, manis, grade A yang baik, harga lebih murah daripada harga pasar, dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Ini untuk di Lembah Kelang saja, saudara. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, Popiah Sira Lady Maria. Memang mengasyikkan. Rasanya pedas, rangup dan manis. Makan tak terasa habis satu paket, saudara. Harga juga murah, tak mahal mana, saudara. Saya jamin, saudara, harga murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika, saudara. Terima kasih kerana memberi kesempatan saya untuk mewawarkan produk teman-teman kita yang berniaga, saudara. Baik, saudara Zakri Azmi, saudara Yang Maya, saudara Norizan Said, Haji Hamidi, Delmira Bits. Apa khabar Delmira? Orang Kelantan, Landstone, Pak Bursa OSQS, kena goda pula katanya. Saudara Syahriza, Intan Zalinda, Airul katanya kerajaan perpaduan hadir, tak ada masalah. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini, saudara, saya harap jadikanlah ia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Saya bukan da'i. Ini saya nak jelaskan lagi, saudara. Saya bukan ustaz yang mempunyai qualification ataupun mempunyai kelayakan untuk menjadi ustaz, ceramah agama. Bukan. Saya hanya menyantun kiriman teman-teman yang saya lihat sesuai untuk dijadikan panduan dalam naluri kehidupan kita, saudara. Dan daripada Al-Aswad, dia berkata bahawa dia pernah bertanya kepada Bonda Aisyah, bonda kita Aisyah, isteri baginda Rasulullah, tentang apakah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah. Maka Aisyah menjawab, baginda selalu membantu keluarganya, dan jika datang waktu solat, maka baginda Rasulullah akan keluar untuk melaksanakannya di masjid. Itu je. Di rumah dia membantu isterinya, membantu keluarga, dan bila sampai waktu solat, dia akan bergegas untuk pergi melakukan solat di masjid berjemaah, saudara. Ini hadis sahih, saudara. Hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-635, saudara. Jadi artinya, saudara, baginda Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang baik apabila berada di rumah, dengan membantu kerja-kerja rumah seperti basuh pinggan dan sebagainya, memasak dan lain-lain. Baginda Rasulullah juga tidak mengabaikan ibadat solat fardu, dilakukan di masjid secara berjemaah apabila sampai waktunya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pemimpin yang baik, saudara, ialah mereka yang dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah, tanggungjawab terhadap keluarga, itu rumah tangga, dan juga terhadap masyarakat serta negara dengan baik dan sempurna. Keluarga yang bahagia akan terhasil apabila suami dan isteri dapat melaksanakan tugas serta peranan masing-masing dengan penuh tanggungjawab, iaitu saling bantu-membantu dalam urusan harian tanpa mengabaikan kewajipan kepada Allah SWT. Para suami sewajarnya mencontohi baginda Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga dengan membantu urusan harian isteri di rumah dan menjaga kewajipan terhadap Allah seperti solat fardu yang ditunaikan di masjid. Jadi artinya, saudara, dah jadi suami ni jangan tukang perintah, buat itu, buat ini, semua dilakukan oleh isteri. Itu tak betul. Suami juga bantulah isteri. Kalau masak, sama-sama memasak sambil bergurau senda. Apa ada masalahnya? Pinggan tu sama-sama basuh. Kalau baju pun sekarang ni banyak mesin basuh dah ada, ataupun hantar pergi laundrette, ataupun mengemah rumah dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sebab kita cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kita ikuti sunnah ataupun apa yang dilakukan oleh baginda sepanjang hayat baginda berkeluarga.
Saudara, sebab saya katakan saya bukan da'i. Ini hanya curipan saya tengok sesuai untuk kita hayati bersama. Baik, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini kali ini dikirimkan oleh Datuk Sri Said Ali, mantan Ketua UMNO bahagian Ceras. Kata Datuk Sri Said Ali, untuk mencapai matlamat dan kejayaan serta cita-cita bukanlah sesuatu yang sukar, tetapi memiliki kesabaran untuk mencapai matlamat kejayaan dan cita-cita itulah yang paling sukar. Saudara, retinya nak mencapai matlamat, mencapai kejayaan tak sukar, tetapi kita harus memiliki kesabaran untuk mencapai kejayaan itulah, itu yang sukar dilakukan. Retinya kita perlu sabar, saudara. Sambil-sambil itu kita saling nasihat menasihati, ingat mengingati pada teman-teman, keluarga dan sahabat-sahabat handai. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara. Itu saja tugas saya, mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah pimpinan negara membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh jadi muflis, saudara. Itu saja, tak lebih daripada itu, saudara. Dan hari ini, jangan lupa, ini merupakan hari yang ke-52. Sudah masuk 52 hari terbentuknya kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Jadi pada Pak Menteri, kalau saya memberi pandangan, saya memberi kritikan, jangan marah. Sebab saya merasakan kalau anda tidak melaksanakan tugas dengan baik, anda juga mengkhianati impian dan harapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat. Pembentukan kabinet yang ada diyakini oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kalangan menteri-menteri itu mampu untuk bersama-sama dengan beliau menyensing lengan menangani derita rakyat. Dan juga jangan lupa saudara, hari ini hari yang ke-55, tinggal 55 hari lagi saudara, kita menanti lambaian Ramadan saudara. Dan tajuk kita mudah, sukarnya zaman sukar Pak Menteri. Zaman sukar sekarang ni saudara, bukan mudah. Sebab saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mempunyai tongkat sakti atau mempunyai lampu ajaib zam-zam ala kazam. Jadi tidak saudara, zaman sukar sebab beliau mewarisi kemiskinan, kesukaran, ekonomi yang mewudum sejak 4 tahun dulu. Dan hari ini beliau menangani dengan berusaha sedaya mungkin. Sebab itu saya katakan kalau Pak Menteri tidak menyantuni, tidak bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya akan, kalau balun kita balun lah saudara. Itu saya. Bagaimanapun saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil daripada Perlis? Hari-hari dia hantar. Pagi tadi dia turun hantar pada saya tengok cantik tulisan kali ini. Kata Pak Nazil, pokok tampin si pokok meranti, padu di tanah menunjuk angkasa. Ada pemimpin rakus pekerti, sanggup memfitnah, mengidam kuasa. Jadi Pak Nazil pun bosan dengan adanya pemimpin yang sanggup melakukan fitnah semata-mata untuk mengidamkan, untuk mendapatkan kuasa. Ini kritikan politik daripada Pak Nazil. Tambahnya lagi, roti bakar sudah dimakan, berhenti dengan segelas susu. Sungguh kelakar perangai nyerakan, bertepuk tangan, berita palsu. Itu pun satu hal lagi. Kita bila dengar berita palsu, kita setuju. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup berarti dan elok dijadikan pandangan dan fikiran kita bersama. Ini kritikan daripada Pak Nazil melalui pantun saudara. Baik, saya juga harus memberi peringatan pada teman-teman, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel ataupun tulisan-tulisan anda dalam buku muka ini, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan tulisan anda. Pesan saya, pastikan anda mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital supaya tidak bermasalah, kerana saya tidak bertanggungjawab atas sebarang tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Saudara kena ingat itu saudara. Sebab saya juga tak mampu untuk memantau setiap tulisan ataupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar memberi informasi kepada setiap warga yang berkesempatan bersama dengan saya.
andainya ada saya punya pandangan ataupun kritikan daripada saya, kita mesti bersetuju. Itu prinsipnya. We must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara merasakan apa yang saya komen, apa yang saya lontarkan pandangan, anda tidak bersetuju, tidak menjadi masalah. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Sebab, sebagaimana kata Mat Semana, kita adalah warga cinta damai. Jika saudara mau menyantuni, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Sebab, ingat saudara, budaya bangsa kita adalah bahasa yang cukup berhemah dan tinggi budi pekertinya. Jangan saudara mencarut, jangan maki hamun. Tak setuju, tak apa. Cuma jangan maki orang, jangan tuduh yang bukan-bukan. Itu saja saudara. Baik. Itu peringatan saya, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Tapi kalau anda rasa saya kena ikut cakap anda saja, berarti anda cuba untuk diktik ataupun diktator. Begitu juga kalau semua saya paksa orang mempercayai saya juga. Saya juga tak bersetuju. Kita mesti bersetuju. Jadi saudara, dunia Zaidi dia kata bersetuju dengan keputusan PAU, itulah hakikatnya. Bagi saya, apa saja yang diputuskan oleh suara ramai. Sebab kita mengamalkan demokrasi. Amalan demokrasi, suara ramai itu harus dihormati. Sebab itu saya menghormati ketentuan rakyat yang memilih Pakatan Harapan dengan 82 kursi. Berbeza dengan Perikatan Nasional yang cuma hanya 74 kursi. Yang lebihnya Pakatan Harapan. Hormatilah kehendak rakyat. Masalahnya sekarang ni mereka menafikan suara rakyat. Itu jadi masalah, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan politik dan sebagainya, saya masih ingin mengingatkan anda, cuaca sekarang masih tidak menentu. Sekejap hujan, sekejap panas. Tetapi bagaimanapun, panasnya kurang. Cuaca waktu malam sekarang ni sejuk, saudara. Jadi pada warga yang seusia dengan saya ataupun warga emas, pastikan kalau anda tidur, pakai sarung kaki ataupun selimut kaki itu, saudara. Sebab sejuk ni, kalau kaki sejuk, dia akan naik sampai ke atas, boleh membuatkan kita krem dan sebagainya, saudara. Malahan Jabatan Meteorologi masih lagi mengingatkan bahawa hujan masih berterusan daripada semalam hinggalah 30 Januari. Berlangsung selama 5 hari di Terengganu. Bagaimanapun, saudara, ini satu celipan yang saya dapat. Katanya bahawa mulai hari ini, saudara, jam subuh nanti 5.27, dunia akan mengalami, dia panggil fenomena Aphelion. Apa itu fenomena Aphelion? Di mana bumi akan berada sangat jauh dari matahari. Memanglah kita tak dapat melihat fenomena itu, tapi kita akan dapat merasai kesannya. Dan ia akan berlangsung sehingga bulan Ogos, saudara. Artinya jarak bumi dengan matahari semakin menjauh. Dan kesan daripada itu, kita bakal mengalami cuaca sejuk. Lebih sejuk daripada cuaca sebelumnya. Yang pastinya akan memberi kesan seperti kita boleh mudah dijangkit sesama, batuk, sesak nafas dan sebagainya. Oleh itu, saudara, bersamalah kita tingkatkan imuniti badan kita dengan meminum atau mengambil sebanyak mungkin vitamin dan juga suplemen supaya imuniti kita kuat. Jarak dari bumi ke matahari sebenarnya sekitar dalam 5 minit perjalanan cahaya ataupun 90 bilion kilometer. Tapi dengan wujudnya fenomena Aphelion ini, ia mencecah kepada 152 bilion kilometer, iaitu 66% lebih tinggi lagi. Jadi udara akan jadi lebih sejuk dan impaknya tentulah pada badan kita dan tidak baik pada kita, saudara, dengan suhu ini. Oleh itu saya mengingatkan teman-teman, jagalah kesihatan anda. Pastikan anda sentiasa memakai baju yang tebal sedikit, tambah lagi waktu malam, kerana impaknya sejuk, saudara, dan mudah kita rasa sema, sesak napas. Tapi jangan pula kita kata ini adalah fasa corona. Bukan, saudara, sebab cuaca dunia sejuk. Dunia semakin tua, saudara. Berhati-hatilah, saudara. Baik, saudara. Kita dapat laporan tentang kedudukan banjir di negeri Johor. Nampak gayanya agak susut sedikit, tapi bukan susut sehabisnya, saudara. Banjir di Johor ada sedikit menurun. Setakat ini cuma 4,575 mangsa daripada 1,266 keluarga yang masih berada di pusat pemindahan sementara di 7 daerah sejak jam 8 malam tadi, saudara. Jadi menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya 46 PPS
Pusat Pembinaan Sementara masih beroperasi setakat ini. Dan mangsanya turun 7 daerah yang melibatkan Segamat, Mersing, Kota Tinggi, Pontian, Keluang, Batu Pahat dan Muar. Ini yang masih ada terjejas lagi saya. Yang lain tu alhamdulillah. Tetapi bagaimanapun masih lagi diramalkan. Walaupun meteorologi tidak meramalkan ada amaran sebagainya, tetapi dijangkakan juga hujan masih berterusan, terutama di Segamat, di Keluang, di Mersing, di Kulai, Kota Tinggi, Johor dan Johor Bahru. Ini akan menerima hujan berterusan sehinggalah 30 Januari nanti. Dan waktu yang sama, paras air juga katanya masih berada di paras bahaya apabila Sungai Gemas di Segamat mencatatkan 19.28 meter tinggi saudara, iaitu 15.82 meter di Sungai Kahang di Keluang, 2.77 meter di Sungai Endau di Mersing dan 7.14 meter Sungai Lenik dekat ladang Caah Segamat. Demikian menurut laporan daripada Pusat Bencana Banjir saudara. Cuma saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman yang mungkin nak bercuti, malu sajalah besok Jumaat, lusa, hari Sabtu dan Ahad masih nak bercuti, dan mereka yang suka bermain pantai di Terengganu. Ini juga saya nak ingatkan anda bahawa warga dinasihatkan supaya mengelak diri dan melakukan aktiviti melibatkan pantai buat sementara waktu. Ini kerana terdapatnya obor-obor jenis Portugis main owo sejak Isnin lalu saudara. Yang ini obor-obor ini saudara boleh memudaratkan kesihatan dan amat berbahaya. Demikian menurut pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan, Komoditi dan Pembangunan Bonda, Dr. Azman Ibrahim. Jadi pihak berkuasa tempatan telah pun disarankan untuk memasang papan tanda amaran di pantai-pantai tumpuan pelancong di Terengganu. Berhati-hati saudara, sebab katanya dah banyak obor-obor. Jenis obor-obor itulah iaitu Portugis Man of War. Bahaya kalau terkena, itu tak tahulah. Mungkin tidak bawa kematian tapi boleh mencederakan. Itu saya haraplah berhati-hati teman-teman yang ingin bercuti dan bermain pantai di Terengganu. Saya menerima laporan daripada pihak Polis Diraja Malaysia. Ini tentang laporan kejadian kemalangan jalan raya sepanjang musim perayaan. Bahawa menurut pihak polis, sejumlah 58 kematian rupanya telah pun direkodkan di seluruh negara sepanjang 4 hari pertama Ops Selamat 19 dilancarkan sempena Tahun Baru Cina yang bermula Rabu lalu. Semua kematian direkodkan melalui 52 kemalangan maut dengan penunggang dan pembonceng motosikal mencatatkan angka tertinggi iaitu 31 kematian. Menurut Timbalan Pengarah 1 Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Deputi Komisioner Muhammad Nasri Omar, selain penunggang dan pembonceng motosikal, korban dalam kalangan pemandu dan penumpang kereta juga merekodkan angka tinggi iaitu sebanyak 20 kematian. Selebihnya membabitkan pejalan kaki 2 orang serta masing-masing satu membabitkan penunggang basikal dan penumpang pacuan 4 roda. Jadi dalam tempoh 4 hari Ops Selamat 19 ini sejumlah 7,180 kemalangan dicatatkan terjadi membabitkan 9,198 kenderaan katanya di sepanjang Ops Tahun Baru Cina. Bagaimanapun angka kematian akibat kemalangan maut dalam 4 hari Ops Selamat itu mencatatkan jumlah yang sama dengan Ops Selamat 17 itu 2 tahun lepas. Jadi menurut Saudara Mak Sri, sepanjang 4 hari Ops Selamat 19, pihak Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan sejumlah 9,653 saman. Kod juga pergi atas 6 kesalahan lalu lintas utama. Itu 3,250 saman dikeluarkan atas kesalahan langkar lampu isyarat. Tak boleh kena kompaun. 2,785 saman untuk kesalahan melebihi laju. Pun tak boleh dikompaun. Terus pergi ke mahkamah saudara. Dan 1,316 saman menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini bahaya saudara. Ini pihak polis mengeluarkan kenyataannya. Selain itu sebanyak 1,183 saman yang dikeluarkan atas kesalahan memotong barisan, double line,
692 saman untuk kesalahan memotong di garisan berkembar dan 427 saman kesalahan memandu di lorong kecemasan. Ini semua kesalahan yang tak boleh di-compound. Tak payah nak merayulah saudara. Kena saman, tunggulah untuk naik mahkamah. Sebab itu dari awal dulu saya dah mengingatkan anda, terdapat 8 jenis saman yang tidak ada compound. Jadi sebab itu saya kata berhati-hati bila memandu. Jadi untuk statistik hari keempat semalam katanya sejumlah 1,546 kemalangan dicatatkan membabitkan 1,928 kenderaan. Kereta mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi iaitu sebanyak 1,397 buah kereta ataupun 72%, diikuti dengan kenderaan pacuan 4 roda 256, motosikal 199 dan lori 42. Selain itu 20 kemalangan membabitkan van, 11 bas dan 3 kenderaan teksi. Itu menurut pihak polis Bukit Aman. Oleh itu teman-teman, mungkin masih ada yang di kampung lagi gamaknya, mungkin ambil cuti panjang. Sentiasalah berhati-hati, tambah-tambah lagi musim-musim hujan begini jalan licin saudara. Itu keadaannya. Ya saudara, saya memberi laporan tentang kedudukan banjir, fenomena baru yang akan melanda dunia, kemalangan dan sebagainya. Dan kita lihat pula sekarang ini saudara, bagaimana 52 hari kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Saudara, ini yang paling penting sekarang ni saudara. 52 hari dah. Hai, tinggal 48 hari lagi kita punya countdown. Bagaimanapun bila saya melihat catatan daripada MyTV Online, ini saya agak kesan sebab saya menyatakan bahawa sekarang ini mungkin musim sukar. Menteri-menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengalami suasana yang santai seperti dulu-dulu. Kerana sekarang ini suasananya ekonomi tidak begitu baik. Sebab itu saya membaca tulisan MyTV Online, dia sudah bermula mempersoalkan tentang kemampuan Menteri Ekonomi Muhammad Saudara Rafizi Ramli. Dan sekarang ini persoalannya apakah beliau mampu membuktikan dirinya bukan Menteri Cak Ayam. Katanya, ini berikutan kerana beliau cuba untuk mentafsirkan dan buat pengumuman berhubung dengan kegagalan mengawal kenaikan harga serta gagal menurunkan harga barangan yang begitu membelit kehidupan rakyat. Jadi sebelum ni dia kata, sebelum ni Rafizi pernah pun menyindir pimpinan pembangkang dengan menyifatkan katanya mereka akan terduduk dalam tempoh sebulan. Sekarang ni apa dah jadi. Sebab itu kita tak boleh lagi mengeluarkan kenyataan sembarangan. Malahan sebelum ini kenyataan Menteri Ekonomi itu bahawa pengguna perlu berperanan untuk menjadi penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal, termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga tinggi juga menjadi persoalan yang dipersoalkan oleh rakyat. Apakah itu solusinya atau solusinya? Malahan Saudara Rafizi seolah-olah dilihat seperti dia bukan saja kehilangan kukunya saudara, tapi dia dilihat taringnya seolah semakin tumpul. Kalau dulu memanglah di atas pentas politik mudah, sebab saya katakan jadi pembangkang tak ada masalah, balon saja. Tapi sekarang beliau menjadi Menteri Ekonomi. Cuma saya hairan bagaimana beliau kadang-kadang bercakap soal kenyataan-kenyataan itu sepatutnya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna, itu Datuk Salihuddin Ayub, ataupun Menteri Pertanian Bang Mat Sabu. Tapi bila beliau mengeluarkan kenyataan-kenyataan begitu, saya melihat macam kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Rafizi semalam ke hari ini. Bila dia kata Malaysia tidak boleh jadi seperti negara komunis. Ini yang buat orang marah. Bila dia kata kerajaan tak boleh menekan soal pembekal, kerajaan tak boleh melakukan tindakan yang sembrono dalam usaha untuk mengawal harga makanan. Kerana saat ini saya cakap terus terang, saya dapat laporan satu gelas teh ais RM3.50. Malahan harga air sejuk, air kosong saudara di kedai-kedai restoran pun 60 sen. Satu benda yang kita merasakan tak sepatutnya. Melainkan kalau air itu air mineral ataupun dibeli daripada botol mineral. Ini tidak. Mungkin air paip saja saudara, 60 sen satu gelas.
Ini yang menjadi jeritan rakyat. Kenapa harga barang paling mahal? Begitu juga apabila penjual-penjual, khususnya macam di kedai mamak, dia mempamerkan harga makanan, nasi, dia tulis tu RM1.20. Tapi bila dikira, macam apa yang saya dapat lah, sahabat saya dari Perak, dia pun terkejut, 3 orang makan sampai 100 lebih. Sedangkan nasi, ayam dan juga sayur sedikit. Dan teh ais. Ini keadaannya. Jadi sepatutnya sekarang, sebagai Menteri Ekonomi, beliau patut duduk dengan Menteri Perdagangan dan Haiwan Pengguna, membincangkan bagaimana penguatkuasaan. Yang rakyat mahukan adalah penguatkuasaan kerajaan, supaya dipantau, tidak ada berlaku pencatutan. Ini yang paling penting. Bukan hanya mengeluarkan kenyataan yang akhirnya rakyat mengetawakan kenyataan-kenyataan sebegitu. Beliau dilihat begitu bijak waktu mengutarakan pelbagai pandangan. Jadi sepatutnya dah jadi menteri ini, usahakanlah. Yang paling penting sebagai Menteri Ekonomi, fikirkan cara untuk membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkukuhkan ekonomi rakyat. Saya melihat keadaan begitu, saudara. Jadi masalah dia bermain cerita harga barang dan sebagainya, yang sepatutnya kenyataan itu dibuat oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Akhirnya hari ini, saudara, Tokeh Maidin pun dah mula bersuara. Saya bersimpati lah dengan beliau, iaitu pengarah urusan Maidin, Datuk Dr. Amir Ali Maidin, menafikan bahawa katanya dia menafikan berlakunya trend penurunan harga barang yang membaikan bahan asal utama yang digunakan oleh peniaga makanan di negara ini. Artinya sekarang Tokeh Maidin pun dia mempertahankan tokeh-tokeh restoran. Katanya sejak tahun 2020 sehingga saat ini harga barangan langsung tidak menunjukkan sebarang penurunan katanya. Malah harga bahan mentah secara keseluruhan dianggarkan meningkat antara 10 hingga 15% pada tempoh yang sama. Jadi dia kata nak kata harga ayam tak turun, nak kata telur tak cukup, nak kata daging, harga memang sudah lama naik. Kalau tepung atau gula harganya stabil tapi tidak turun. Itu kata Tokeh Maidin. Jadi sebab itu beliau kata beliau tidak jelas barangan macam mana yang dikatakan ada berlaku penurunan. Ini yang kita harapkan agar Saudara Rafizi bersama dengan Datuk Salihuddin Ayub dan Mamat Sabu, patutnya 3 orang ni duduk bincang macam mana nak mengawal dan panggillah kartel-kartel ini. Kita tidak mengharapkan beliau menekan kartel, tapi berbincang. Andainya kartel-kartel itu memberi alasan, contohnya kalau disebabkan oleh kenaikan kos pengangkutan, panggil pula Menteri Pengangkutan, kenapa ini berlaku? Mungkin harga minyak ke, mungkin harga gaji pekerja ke, dan ini perlu dikaji semua. Bantulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Janganlah dibiarkan beliau keseorangan. Beliau akan mengutamakan pandangan demi pandangan. Akhirnya rakyat akan melihat ini apakah pandangan kenyataan retorik. Rakyat sekarang ni nak tahu besok pagi aku nak makan apa. Itu masalahnya sekarang, saudara. Sebab itu saya melihat tuntutan warga yang begitu terkesan, terutama mereka yang pernah mempunyai gaji yang agak banyak, iaitu B40, mempunyai simpanan masih berbaki lebih 200,000. Mereka menjerit minta supaya diberi kesempatan untuk dikeluarkan. Tak banyak pun, antara 10 hingga 30% simpanan mereka daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Ini pandangan mereka. Jangan marah kepada mereka sebab that's the only solution yang ada. Nak fikir mana lagi? Kalau itu aja yang ada ya dalam simpanan kumpulan wang simpanan pekerja, kalau ada 200,000, kalau dikeluarkan 30%, 60,000, tinggal 140,000. Okey lagi katanya. Jadi paling tidak dengan ada wang yang begitu, tentulah mereka dapat memula kehidupan. Sebab hari ini, saudara, saya nak jelaskan juga bagi teman-teman yang kurang faham. Sebenarnya kesan daripada pemerintahan 4 tahun yang lepas, kesan daripada PKP, mereka ini terlalu banyak yang terkesan. Perniagaan wuyuk, ekonomi lingkup, malahan mereka minjam sana pinjam sini dan calon muflis. Sebab itu mereka nak membayar balik hutang-hutang begitu. Tambahan pula bank pula menaikkan, apabila bank negara naikkan kadar OPR, artinya kadar ansuran bulanan yang perlu bayar pada bank juga tinggi. Kesan itu yang mereka alami sekarang. Jadi bagi mereka ini sebab itu mereka mengharapkan agar pengeluaran bersasar, bukan keseluruhan. Saya dah katakan
Kalau dia ada simpanan dalam bank, adalah dalam KWSP melebihi 50,000, bagilah 10%. Kalau ada 100,000, bagilah 15% atau 20%. Kalau dia punya simpanan lebih 200,000. Sebab orang yang ada 200,000 ke atas ni saudara, tentulah dulu mereka bergaji besar. Dan sekarang ni mereka tentu tidak ada pekerjaan. Seandainya mereka masih bekerja, juga gaji mereka akan kurang, pendapatan berkurangan. Saudara, tapi caruman masih ada lagi. Ini keadaan saya bersama dengan tuntutan yang dilakukan. Sebab penyimpan memerlukan pengeluaran wang sebut dalam sekadar yang segera. Yang membuat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolonglah fikirkanlah. Sebab untuk dicarikan ikhtiar lain, takkan kerajaan nak bagi setumpuk 10,000, 20,000 per seorang. Tak mampu saya katakan dalam keadaan sekarang. Jadi dalam tabungan yang ada itu, kita bukan macam zaman pimpinan terdahulu, menjadikan wang daripada KWSP ini antara sebahagian daripada modal kerajaan. Ini duit rakyat yang disimpan. Memang kita tahu pegawai-pegawai dalam kumpulan wang simpan pekerja melakukan pelaburan. Dalam keadaan saat ini, pelaburan bagaimana yang boleh menguntungkan? Ini yang saya lihat. Saya berharaplah agar teman-teman yang berada di kumpulan wang simpan pekerja dapat memikirkan dan memberi solution kepada teman-teman kita yang masih lagi simpanannya mempunyai 200,000, 300,000, 150,000. Inilah yang dikatakan pengeluaran bersasar. Bukan semua, ya. Saudara kerana Allah, saudara jangan menyindir bila kata minyak dah turun lah apa semua. Jangan. Saya dah katakan tadi bahawa hari ini, saat ini adalah zaman sukar bagi kalangan pak-pak menteri yang berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mesti faham mereka sedang mengalami kesukaran untuk melaksanakan tugas dengan baik. Mereka bukanlah orangnya yang hidup berpoya-poya, malah gaji mereka pun telah dipotong 20%. Itu ketetapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang amat pada menteri pun tak nak ambil gaji sebab beliau memperlihatkan keprihatinan dan simpatinya pada rakyat. Itu yang paling penting kita melihat bahawa artinya iltizam. Yang amat berhormat Perdana Menteri mahu menangani derita rakyat. Cuma kaki tangan kerajaan, KSU yang mana mereka berada di anjung kuasa di Ketua Wang Simpan Pekerja, sila beri pandangan yang tuntas kepada Yang Amat Perdana Menteri. Jangan biar dia fikirkan semua. Dia bukan punya tongkat sakti, dia bukan malaikat yang tahu segala-galanya, tapi beliau mempunyai iltizam, ada harapan untuk membenteras segala kebejatan dan mahu menangani derita rakyat. Kita harus membantu beliau. Sebab itu bila saya memberi kritikan ini, bukan saya benci. Bila saya katakan Saudara Fizi harus mencari idea-idea yang sebesar dan dekati rakyat. Go to the ground. Turun, bersembang dengan peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha kecil. Bersembang dengan mereka, berbual. Apa masalahnya? Di situlah baru didapat apa sebenarnya keperluan yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha kecil. AKS, peniaga-peniaga kedai makanan, kedai mamak. Jangan duduk kat situ, order kepala ikan, mamak kata okey, menteri punya pasal percuma. Tak boleh. Memang biasalah kedai mamak ni kalau datang berjawatan, menteri turun, dia pun seronok, dia bagilah. Ini special discount. Tak boleh tahu berapa sebenarnya. Bertanya dengan mereka yang makan di kedai-kedai makan. Bagaimana kedudukan sekarang, pendapatan. Ini yang harus dipikirkan. Dan berbincang pula dengan Kementerian Sumber Manusia. Sebab Kementerian Sumber Manusia masih lagi ada yang degil berhubung dengan gaji minima. Ini banyak masalah saya lihat kadang-kadang mereka tidak membantu. Saya mahu semua menteri yang berada dalam kabinet kerajaan hari ini membantu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu-dulu tu memanglah Menteri Cak Ayam macam-macam cerita. Tapi janganlah diikutkan perangai Menteri Cak Ayam yang dulu. Ini era baru. Kerajaan perpaduan untuk saling bantu-membantu. Bukan untuk melepas diri sendiri. Saya ada juga dapatan saya mengatakan bahawa konon-kononnya lah ada menteri dia tak nak jumpa sidang media pun. Takut kena serang. Beranilah berdepan. Dan saya nak bagi tahu dalam saat hari ini saudara, memang semuanya sukar. Kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim saat ini mewarisi segala kesukaran yang bukan cerita beliau. Nasib tak baik, nak buat macam mana? Bukan dalam keadaan ekonomi yang subur.
Dalam saat negara berhutang 1.2, 1.5 triliun. Ini juga harus dipikirkan. Dia terpaksalah dia pergi jumpa dengan Duli Amamlia, Sifat Duka Baginda Sultan Brunei, pergi jumpa Jokowi, berbual bagaimana untuk merancangkan kembali ekonomi kita. Dalam waktu yang sama, persiapan prasarana ekonomi perlu dipertingkatkan. Menteri-menteri yang ada hubung kait dengan soal ekonomi, Saudara Rafizi, pikirkan. Menteri Perdagangan antarabangsa dan industri, pikirkan macam mana nak menyantuni pelabur. Saya bukan nak tunjuk pandai, saudara. Semua sekadar saya beri pandangan. Tapi bila saya bagi pandangan begini, saudara John Rambo, jangan begitu, saudara. John Rambo dah marah lah tu. Saya minta, saudara, kita bukan nak marah, mengkritik itu bukan artinya membenci. Tapi kalau berterusan begitu nanti, saya balon nanti. Saya cakap terus terang, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, anda bertanggungjawab. Jangan sebab anda rakyat membenci pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan kerana kehadiran anda dalam kabinet dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan. Ini saya kata, jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Pikirkan sebelum anda mau bercakap. Fikir elok, tenangkan fikiran. Kalau wartawan tanya, jangan berebut nak jawab. Nanti dulu sabar, apa masalah dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim pun begitu, cara dia macam tu ni. Ada perkara yang dia tak layan, dia tak layan pun. Bila orang bercakap tentang adanya, ini tentang isu nak adakan demonstrasi, dia kata kerajaan dah buat dah. Isu apa yang berlaku di Sweden itu, kerajaan dah pun menghantar bantahan. Tak perlulah pula nak kumpul rakyat apa semua melakukan demonstrasi. Itu cara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia jawab, okey selesai. Tetapi bagaimana dengan menteri-menteri yang ada sekarang? Ini yang saya harapkan, saudara. Cukuplah saya bercakap benda begitu. Mungkin besok saya akan bercakap lagi tentang apa yang ada dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya harap agar kerajaan beliau ini didukungi oleh pak-pak menteri yang benar-benar mempunyai iktizam untuk membantu dan bekerja kuat. Bukan hanya duduk di kerusi yang empuk. Sebab serangan berterusan. Saya melihat macam hari semalam, Dr. Mahathir sendiri mulalah dia kata pilihan raya yang ke-15 adalah kerajaan paling korup sekali. Benda orang tua ni bercakap ni. Dr. Mahathir mengatakan bahawa pilihan raya umum ke-15 merupakan paling korup dalam sejarah PRU. Saya tahu yang ditujukan mungkin pada Parti Perikatan Nasional. Tapi bila dia katakan pilihan raya, mana semua? Menurutnya rasuah diberikan secara terbuka dan ramai yang menerimanya sebelum mengundi. Kerana terdapat bukti lain mengenainya semasa pilihan raya yang berlaku tanpa halangan. Jelas sekali bahawa sejumlah besar wang telah diperuntukkan untuk mempromosikan calon dan parti. Dia katalah lumrah di Malaysia apabila bandar, kampung, luar bandar dipenuhi dengan berjuta-juta bendera, gegantung, poster dan papan tanda. Ia tidak murah. Bendera berharga katanya RM3 setiap satu. Batang buluh untuk kerja masang akan belanja RM3 lagi. Jadi setiap bendera yang dipasang kosnya RM6. Dan terdapat puluhan ribu di setiap kawasan pilihan raya. Pasti ada berjuta-juta di seluruh negara. Sejuta akan belanja 6 juta. Kalau 10 juta akan belanja 60 juta. Dan terdapat 222 kawasan parlimen. Dan beribu-ribu pekerja serta sukarelawan parti yang dibayar. Jadi tambahnya mungkinlah katanya setiap parti akan belanjakan 100 juta. Dan persoalan yang perlu ditanya ialah dari mana datangnya wang sebanyak itu. Saya rasa Dr. Mahathir tak payah nak tanya lah. Zaman anda lebih teruk lagi. Kita tidak mempersoalkan persoalan itu. Cuma kadang-kadang kita hairan bagaimanakah ada satu dua parti itu yang selama ini dilihat tidaklah begitu mewah, boleh berbelanja besar. Itu persoalannya. Tapi bila kita mempersoalkan, dah timbul pula mengatakan bahawa parti ini pemberian politik ini sebagai sedekah, dah jadi polemik pula. Itu keadaannya. Jadi bila pemimpin politik melontarkan pandangan-pandangan yang dilihat bercanggah dengan apa yang tidak sepatutnya dilakukan, maka jadilah satu polemik. Isu tentang bagaimana pimpinan PAS mengatakan pemberian dalam politik itu sedekah, ini menjadikan isu polemik yang tidak menguntungkan rakyat pun. Tetapi menambahkan lagi, kita berpecah sama ketika. Sama-sama kita berpecah sama-sama rakyat. Ini tidak baik, saudara. Saya okey. Itu suasana apa yang berlaku. Dan ini yang paling ditunggu oleh orang ramai.
Yes, bagi saya malam besok. Sabarlah dulu saudara. Dapatan saya, malam besok Majlis Tinggi UMNO akan mengadakan mesyuarat. Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO adalah pemutus kepada segala persoalan. UMNO sebelum mengambil sesuatu keputusan, dia melalui banyak proses. Pertama-tama sekali, semalam Biro Disiplin telah pun berbincang, telah mengadakan mesyuaratnya, telah pun mengkaji. Saya dipahamkan ramai yang telah pun dihantar nama-nama oleh Biro Disiplin kepada pimpinan lebih atas di tingkat 38. Dan ini, hari ini katanya mesyuarat pengurusan parti telah pun menerima banyak, bukan dipengurusikan oleh Presiden UMNO. Pengurusan parti ini dia dipengurusikan oleh Timbalan Presiden, Datuk Seri Mak Hassan. Beliau ini berhubung dengan pengurusan parti. Jadi apa yang dilaporkan oleh Biro Disiplin itu akan dihadam, akan dihayati, akan dikaji oleh pengurusan parti. Dan terdapat banyak nama. Bukan satu nama sahaja, banyak nama yang telah pun disarankan oleh Biro Disiplin untuk dipecat. Bukan sekadar digantung, pecat pada saya. Ramai. Kerana mereka melakukan tindakan yang menyalahi dan menentang perlembagaan parti. Ada yang menentang calon-calon, ada yang menyokong parti pembangkang, ada yang mengeluarkan kenyataan secara terbuka yang memburukkan imej parti di saat kita sedang berperang di medan pertempuran waktu pilihan raya. Jadi sebab itu saya tidak hairan apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, apabila beliau ditemui oleh wartawan hari ini, semua orang duk kejar dia nak tanya bagaimana kedudukan. Tentulah banyaknya bertanya tentang kedudukan Khairi Jamaluddin. Tetapi bagaimanapun, apa yang dijawab oleh Datuk Seri Presiden UMNO, menurut Datuk Seri Zahid, dia kata bukan satu orang. Sekarang ni sebagaimana yang beliau telah ungkapkan, beliau telah lontarkan di Perhimpunan Agung yang lalu dalam ucapan dasar Presiden. Saya kena ingat, sebagai Presiden, beliau telah pun mengutarakan pandangan dalam ucapan dasarnya. Perlunya UMNO melakukan pembersihan. Yang saya selalu mengatakan, mesti dilakukan islah dalam kepimpinan. Dan pembersihan ini tak boleh, orang ni terlepas, orang ni kawan aku, orang ni kawan saya, orang ni rapat. Tak boleh. Ini penyokong saya. Tidak. Waima kawan pun, anak sendiri pun, kalau dia dilihat melanggar kepentingan parti, maka mereka ini perlu disingkirkan. Ya, saudara Damaskus, dia kata pecat penyamun. Ini kita boleh melontarkan pandangan. Saya menerima kiriman banyak daripada ahli-ahli yang memohon agar pimpinan UMNO, khususnya Datuk Seri Zahid Hamidi, tapi sekarang ni apa-apa pun, sebagai nakoda Bata UMNO, tentulah beliau sedang mengalami keadaan yang agak, bagi saya, trauma. Kerana kalau apa saya diumumkan besok, buruk atau baiknya, orang akan menyalahkan beliau. Jadi sebelum apa-apa pun, saya nak jelaskan apa saja bakal keputusan yang dilakukan oleh Presiden UMNO besok melalui Majlis Tinggi UMNO. Itu bukan keputusan Zahid Hamidi. Itu merupakan keputusan daripada Biro Disiplin yang telah pun mengkaji dan melihat segala aspek. Jangan lupa saudara, Biro Disiplin ini pengusinya peguam, bukan orang sembarangan. Dia tahu dari segi undang-undang yang mentafsir perlembagaan UMNO. Jadi sebab itu pembersihan besar-besaran akan dilakukan terhadap mereka yang melakukan sabotaj terhadap parti UMNO dan juga calon-calon pada musim pilihan raya umum yang lalu. Itu menurut Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi dia kata, tak payah, jangan susah hati, tunggulah besok. Banyak orang mengatakan semalam, mengatakan hari ini. Tak. Saya juga dihubungi teman-teman, kawan-kawan, dia kata, bila nak pecat ni? Sebenarnya ramai lagi peringkat ahli akar umbi menanti keputusan pemecatan. Ada beberapa nama yang dicadangkan bukan daripada atas, daripada bawah. Ahli-ahli yang berada di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, yang merasa panas hati, geram dengan kerenah. Mereka yang dulu bertanding bagai nakrak, disokong, diangkat oleh ahli akar umbi. Tapi bila mereka tidak menjadi calon, mereka melakukan sabotaj terhadap calon-calon yang baru. Orang macam ini tak boleh dimaafkan. Sebab itu,
peringkat akar umbi telah pun menghantar segala dokumen, segala laporan. Bertimbun saya laporan akar umbi mahu supaya pembersihan dilakukan. Sebab itu saya menyarankan kepada Datuk Seri Presiden, jangan gentar pada pimpinan Majlis Tinggi. Kalau kawan pun kawan lah, sahabat pun sahabat lah, penyokong pun penyokong lah. Jika mereka melakukan kesilapan, mesti disingkirkan. Nur Azlan Syamsuddin apa hal pula ni? Anda kata Datuk Zahid kaki belit yang mana? Ini bukan kenyataan beliau. Dalam pembersihan yang ini pembersihan dilakukan oleh Biro Disiplin. Dia cuma melontarkan pandangan, dia kata akan berlaku. Sebab waktu dia berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia kata bahawa pembersihan harus dilakukan. Zaman Najib Perdana Menteri lagi teruk masa pilihan raya. Semua pakai duit. Saudara Syukri dia kata saya berbohong. Kenapa bohong, saudara? Macam saya bersetuju tukaran hitam. Dia kata tindakan tegas perlu dilakukan sebagai pengajaran kepada semua ahli parti. Kita dah tak boleh menyimpan lagi, saya. Jadi sebab itu Datuk Zahid kata tunggulah besok. Sebab itu kita datanglah ramai-ramai. Sebab saya rasa, saya berkeyakinan ramailah nama-nama akan yang disebut. Dan juga mereka ini sewajarnya disingkirkan. Saya merasakan, saya begitu yakin, maka beliau akan diserang habis-habisan oleh mereka yang bakal dipecat. Banyak nama-nama, tapi nama yang paling popular saat ini ada 4-5 nama. Antaranya yang paling tinggi sekarang ni, graf yang paling tinggi adalah Khairi Jamaluddin. Kerana dia memang jelas. Dia bukan menyerang presiden, dia menyerang parti. You jadi calon, you bertanding atas tiket UMNO Barisan Nasional, tapi kamu maki hamun parti. Ini sepatutnya sebab waktu saat-saat orang nak bertanding. Teman-teman kita di Perlis, di Kelantan, di Terengganu sedang berusaha berkempen, kamu ledakkan bom memalukan parti. Bukan untuk diri kamu seorang saja. Kerana amarah kamu daripada presiden, itu masalah kamu dengan presiden. Kalau kamu nak balon presiden tak ada masalah. Tapi bila kamu kata UMNO rosak, ini kenyataan-kenyataan begini yang akhirnya mengakibatkan parti kita dilihat pincang. Dan saya melihat beliau adalah merupakan calon yang paling tinggi yang bakal dikenakan tindakan disiplin. Sama ada digantung ataupun dipecat terus. Ini kena jelas, saya. Sebab itu saya rasalah pimpinan parti daripada pembangkang pula, dia merasakan bahawa Khairi bakal dikenakan tindakan itu. Maka awal-awal lagi saya gelak. Saya tengok apabila Datuk Samsuri, Menteri Besar Terengganu, selaku ahli pimpinan dalam Perikatan Nasional, dia kata mereka sedia menerima Khairi Jamaluddin menyertai Perikatan Nasional. Saya kata yes, silakan. Sebab kami daripada UMNO tidak memerlukan orang begini. Lepas tu anda rasalah nanti. Bila budak ni datang kat sana, baru anda tahu perangai dia macam mana. Terpulang. Dia bila tak dapat matlamat dia, habis semua orang dia rasuknya. Saya dah mengatakan, dulu lagi saya dah katakan, bahawa the beginning of the fall. Kehancuran Barisan Nasional, zaman Pak Lah dulu lagi. Sudah ada bunga-bunga kejatuhan. Sebab waktu Pak Lah mula-mula mengambil alih jawatan Perdana Menteri sebagai Presiden UMNO, bila memanggil pilihan raya, first time, itulah kemenangan paling besar yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional ketika itu. Tapi bila Khairi Jamaluddin berada bersama-sama dengan Pak Lah, yang dikenali sebagai the Fourth Floor Boys, budak tingkat 4, akhirnya UMNO hilang penguasaan 2/3. Banyak orang menuduh kerana Khairi. Terpulanglah. Sebab saya katakan he's the beginner of the fall. So kalaulah naik presiden PAS, Datuk Ahmad Samsuri Mokhtar, dia kata Khairi merupakan seorang tokoh yang hebat, silakan, tak ada masalah pada kami, ambillah. Sesuai sangatlah. Kerana mungkin gamaknya PAS juga sedang melakukan islah dalam kepimpinan dan mahu merubah kepimpinan supaya PAS dilihat lebih liberal, lebih bersikap terbuka, mungkin pandangan-pandangan anak muda. Silakan. Saya amat berpersah hati dan mengucapkan selamat, adayus. Silakan. Sebab saya merasakan kalau melihat saat ini, antara orang yang paling tinggi yang akan dikenakan tindakan disiplin adalah Khairi Jamaluddin. Kalau Khairi Jamaluddin memilih untuk menyertai PAS pun boleh, menyertai Parti Bumi Bersatu pun silakan. Sekarang pun kita dah dengar macam-macam lah, bahawa kalau dia masuk Parti Bersatu, dia nak jadi presiden. Silakan, tak ada masalah. Dan kita lawanlah nanti dalam pilihan raya akan datang.
ataupun Khairi nak jadi Presiden PAS, silakan carilah dalil-dalilnya. Sebab PAS pun sekarang ni saya melihat banyak orang mula mempertikaikan tentang kepimpinan yang ada hari ini, di mana kenyataan-kenyataan dikeluarkan banyak tidak memberi keberuntungan pada pimpinan PAS di peringkat akar umbi. Saya tak mau menyerang sesiapa, saudara, tidak berniat pada saya. Dan sekarang ini kita melihat kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak berjalan terus. Dan kita tidak mahu lagi segala apik lempang, ikan sepat kering ni, seperti kata saudara Ismi, sepat kering ni nak berenang di Laut Masin, lagi teruk. Dia dah sepat ni dah ikan air tawar, dah kering, dah tak ada apa-apa pun, tapi nak dijadikan supaya ikan boleh berenang di lautan air masin, lagi mengarut. Tak payah dah, cukup-cukup. Saya dapati teman-teman saya di kalangan yang buat live semua, dia ajak saya, dia kata kenapa tidak, macam Atan Likas, dia kata kenapa tidak besok kita semua ramai-ramai kita pergi ke PWTC mendengar pengumuman tersebut. Ertinya mereka nak meraihkan tercabutnya selumbar, tercabutnya duri dalam daging dalam UMNO, untuk UMNO perlu melakukan islah. Saya dah bercakap benda setahun lebih, tapi pandangan saya lah pandangan ahli biasa. Saudara, kita ni orang tua, pandangan veteran, kita mengatakan bahawa cukup-cuplah UMNO mempunyai mereka yang kononnya pemimpin, tapi pemimpin yang menghakiskan keyakinan rakyat tabrak parti. Saya dah bercakap berkali-kali, UMNO parti tak bersalah. Rumah itu sekarang ni perlu dikikis dengan segala parasit. Kalau ada dekat tiang-tiang tu, kena dibuang parasit-parasit anai-anai yang sedang memamah, supaya rumah itu runtuh. Jadi mereka yang disifatkan sebagai parasit, mereka disifatkan sebagai anai-anai, perlu dikikis sesegera mungkin, supaya rumah ini dapat dicat baru, sebab rumah ini telah lama, saudara, lama memayungi warga bangsa kita. Jasa UMNO besar, walaupun anda tak bersetuju dengan saya. Yang selalu saya katakan, yang merosakkan, saudara Samsul Azmi, dia kata lepas ni kerja kena pakai serban lah, silalah. Saudara, yang merosakkan UMNO ini adalah mereka yang kononnya pemimpin, sedangkan mereka bukan pemimpin. Mereka lah yang perlu dipimpin, tapi mereka menggunakan kesempatan berada di bawah payung rumah UMNO, dapat jadi wakil rakyat, kerana waktu itu kita menangi pilihan raya, dapat jadi menteri. Tapi bila mereka tidak lagi dipilih sebagai calon, kerana dilihat ciri-ciri boleh merosakkan, menghakiskan keyakinan rakyat, maka mereka melakukan sabotaj. Waktu mereka bertanding, bagai anak anak-anak muda ni menyokong mereka. Tapi bila anak-anak muda diangkat untuk bertanding, maka mereka melakukan sabotaj. Orang macam ni tidak perlu dalam UMNO, sebab batera UMNO perlu berlayar. Dan seiringan dengan harapan dan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat segala kebejatan politik ini dapat dihakiskan. Kita mahu melihat sinar yang baru dalam masyarakat madani. Ini saya cakap sekarang ni orang pertikaikan. Mungkin malam besok lah saya akan mengulas kenyataan-kenyataan. Haji Hadi pun bercakap, kononnya madani itu tidak akan mencapai kejayaan lah. Macam mana ni? Apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat madani mengambil tauladan daripada kebangkitan masyarakat di Madinah. Musuh boleh bersahabat, tetapi ekonomi dunia Islam subur sampai ke Andalusia. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.